Okey, ibu-ibu, kita sambung lagi. Saya nak baca pantun. Pohon beringin, akar berikat, dikait orang, dibuat jebak. Apa tanda kiamat dah dekat? Manusia jahil semakin meribak. Ini yang dikata oleh baginda Rasul, sukratul aish wa sukratul jahli. Umat-umat akhir zaman ini mabuk dengan bodoh dan juga mabuk dengan dunia. Mabuk dengan dunia dan juga mabuk dalam kebodohan. Hari ini antara benda yang kita nampak, ini selingan aja lah. Orang mungkin pernah, ibu-ibu pun pernah nampak, dan apatah lagi saya jadi imam dulu, selalu juga nampak orang yang datang lambat solat. Dia datang solat lambat ni, imam dah 2 rakaat, katalah maghrib kan, dah tinggal baki 1 rakaat, imam dah duduk pada rakaat yang terakhir tu, dah berdiri pada rakaat terakhir nak habiskan 3 rakaat maghrib. Tiba-tiba ada seorang ni baru datang, dan dia masuk dalam saf, kemudian dia takbiratul ihram. Kemudian kita tengok dia boleh saing pula dengan imam habis. Imam bagi salam, dia pun bagi salam. Makna kata apa dia? Dia buat laju. Dia kejar imam tu. Dia tak ikut pun rukuk dengan imam, tak ikut. Dia semayang sendiri laju-laju. Kemudian mana yang dia dapat nanti rakaat ketiga tu, barulah dia ikut imam. Imam rokok, dia ikut rokok. Rakaat ketiga. Imam sujud, dia ikut sujud. Imam bagi salam, dia bagi salam. Padahal dia masuk rakaat terakhir tu, dia boleh saing habis dengan imam. Ini merupakan kejahilan jugalah. Kejahilan. Ada beberapa perkara nanti kita bincang lagi dalam bab solat. Mungkin kita ada terlepas pandang. Kemudian pantun lagi, kajang pak malau, kajang berlipat, kajang hamba mengkuang layu. Apa tanda kiamat dah dekat? Kaum wanita dah hilang rasa malu. Anak muda memasang jerat, jerat terkena burung kenari. Apa tanda kiamat dah dekat? Ibu lahirkan raja sendiri. Ini banyak juga akhir zaman ni, peristiwa akhir zaman, ibu-ibu melahirkan tuan-tuan dia. Ini sebagaimana yang berlaku pada Nabi, didatangi oleh malaikat Jibril, yang ketika itu malaikat Jibril bertanyakan Nabi, akhbirni anil Islam, khabarkan kepadaku apa itu Islam. Kemudian Nabi jawab 5 rukun Islam. Kemudian disambung lagi, ditanya oleh malaikat Jibril, apa dia iman? Nabi menjawab 6 rukun iman. Kemudian ditanya lagi oleh Jibril, apa itu ihsan? Nabi menjawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya, dan sekiranya kamu tidak melihat Allah, yakinilah Allah melihat akan kamu. Itu ihsan. Kemudian Jibril tanya lagi Nabi, bilakah berlaku hari kiamat? Nabi kata yang bertanya lagi tahu daripada yang ditanya. Padahal Jibril pun tak tahu juga bila berlaku hari kiamat. Hari kiamat hanya urusan Allah saja yang mengetahui. Dah gitu Jibril tanya lagi kepada baginda Rasul, apakah tanda-tanda hari kiamat? Antara tanda-tanda yang Nabi bagi tahu pada kita ini ialah ibu-ibu melahirkan tuan-tuannya. Maknanya akhir zaman ini banyak lahirnya anak derhaka. Anak lebih jadi tuan daripada ibu ayahnya. Anak nak keluar mana-mana tak pernah pun cakap dengan mak ayahnya. Mak ayah nak keluar sekejap pun cakap dengan anaknya, mak ayah nak pergi mana. Anak-anak tidak hormat orang tua, anak-anak sudah derhaka kepada orang tua, lalu dia pergi mana-mana pun tak pernah lagi nak bagi tahu dia pergi mana. Balik bila pun kita pun tak tahu dia balik bila. Tengah malam pun tak balik lagi. Pukul 1, pukul 2 pun tak balik lagi. Jadi kalau ini berlaku kepada anak-anak zaman sekarang, benarlah sabda Nabi bahawa ibu-ibu telah melahirkan tuan-tuan dia. Jadi ibu ayah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, itu kita punya mukadimah pada pagi ini, dan kita sambung kitab pengajian kita yang kita dah lihat yang minggu lepas tentang kelebihan ilmu. Minggu ni kita sambung lagi.
Siapa yang tak ada kitab, kalau ada Quran yang bertafsir tu pun boleh juga. Pasal permulaan ni banyak ayat Al-Quran. Boleh kita tengok satu-satu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Kitab ilmu pengetahuan. Dalam kitab bimbingan mukmin, keutamaan ilmu pengetahuan. Yang lepas kita bacakan satu ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 18. Kalau ada Quran tafsir, boleh buka tu surah Ali Imran ayat 18. Allah berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah telah menyaksikan bahawasanya tiada Tuhan melainkan Dia jua. Begitu pula para malaikat dan para ahli ilmu pengetahuan turut menyaksikan sama, iaitu Tuhan yang berdiri di atas keadilan. Yang lepas kita dah cerita dah, Allah berhak bersumpah di atas segala makhluknya. Contohnya wattini wazzaitun, waturi sinin, wa hadzal baladil amin. Demi buah tin dan demi buah zaitun, demi bukit Tur Sina dan demi Mekah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia ini dengan sebaik-baik kejadian. Kita ni ibu-ibu memang kejadian kita ni sangat cantik dah. Kalau nak dibandingkan dengan Nabi Adam, jauh lagi lah atuk kita lagi cantik. Nabi Adam dan juga Siti Hawa, nenek kita cantik sangat dah. Pasal dia manusia yang pertama Allah ciptakan. Jadi cantiknya luar biasa. Tapi kita pun tak kalah juga. Allah jadikan kita ni dengan sebaik-baik kejadian. Matanya memang letak dekat mata betul. Telinganya dekat tepi. Kalau telinga dekat hidung, tak tahu jadi rupa apa kan. Kalau hidung kat telinga pula, tak tahu jadi rupa apa kita ni. Kalau dahi tukar dekat dagu, dagu dekat dahi pun tak tahu rupa apa kita ni. Jadi bila kita perhatikan kita punya kejadian ni, betul lah kata Allah, Allah jadikan kita ni dengan sebaik-baik kejadian. Molek dah kita ni. Tapi Allah ingatkan juga, kalau kita tidak jaga kejadian yang cantik ini, kita buat kerosakan, tak nak dengar nasihat, buat maksiat selalu, maka Allah turunkan kita ke serendah-rendah makhluk. Ulaika kal an'am. Dalam ayat lain Allah kata, orang yang tak gunakan akal fikiran, tak guna pendengaran untuk mendengar nasihat ini, Allah umpamakan kita seperti binatang ternak. Balhum adal. Bahkan lebih teruk lagi daripada binatang ternak. Tak tahulah apa binatang lagi lebih teruk lagi, wallahu alam. Mungkin boleh jadi babi lah agaknya. Kita tak ternak babi, orang Cina je ternak. Mungkin kita duduk kategori yang macam gitu. Kalau kita ni tidak menjaga apa yang Allah telah kurniakan kepada kita ni. Dah bagi akal tak mau berfikir, dah bagi panca indera tak mau datang kuliah agama, dah bagi pendengaran tak mau dengar nasihat, kerjanya buat dosa maksiat aja. Dah bagi lidah tak gunakan tempat yang betul, tak baca ayat Al-Quran, tidak bertasbih kepada Allah, tidak selawat kepada baginda Rasul. Mulutnya hanya guna untuk mencaci maki orang saja, untuk mendustai orang saja, untuk marah orang saja. Jadi ini satu kesilapan yang besarlah. Jadi Tuhan ni boleh bersumpah atas mana-mana makhluk dia pun. Tapi kita tak boleh ibu-ibu. Kita janganlah bersumpah demi apa, pokok ke apa, tak boleh. Kita hanya bersumpah dengan wallahi, wa billahi, wa tallahi. Dengan nama-nama Allah saja kita boleh bersumpah. Tapi ibu-ibu tengok, ayat pertama ni Allah mulakan dengan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah bersumpah, biasanya Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk dia. Tapi kali ini Allah bersumpah dengan diri dia sendiri. Maknanya ayat ini cukup besar untuk kita perhatikan. Dan kita kena perhatikan juga ayat seterusnya. Dalam surah Ali Imran ayat 19 pula. Itu kalau ada Al-Quran boleh buka. Inna dina indallahil Islam. Hanya sahaja agama yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Itu ayat seterusnya. Maknanya kata ayat sumpah tadi pun kita kena beri perhatian
Dan lebih-lebih lagi kita kena beri perhatian ayat selepas daripada ayat sumpah tersebut. Itu yang minggu lepas ni cerita, kita tinggalkan sekejap. Perhatikanlah pada ayat yang tersebut di atas itu, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah memulakan penyaksian itu dengan dirinya sendiri. Keduanya dengan para malaikat. Berapa ibu malaikat yang wajib kita ketahui? Ini dalam rukun iman ni ada ni. Ibu-ibu ingat lagi tak malaikat yang wajib kita ketahui? Kita ceramah 2 hala lah, baru sedap. Cuba tunjuk isyarat tangan aja lah biar saya nampak. Oh, jauh ni saya tak dengar pula nanti. Berapa malaikat yang wajib kita ketahui? Kan dah kuliah lama ni. Kuliah duha dah bertahun-tahun dah ni. Tanya malaikat, berapa malaikat yang wajib kita ketahui? Mesti boleh jawab. Ibu-ibu mesti boleh jawab. Berapa? Ada 10, alhamdulillah. Terima kasih ibu ya. Ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Bermula daripada ketua malaikat. Siapa nama dia? Malaikat Jibril. Itu ketua dia. Kemudian malaikat yang tiup sangkakala siapa? Siapa? Israfil. Yang mencabut nyawa? Israel. Yang menulis kebaikan kejahatan kita? Raqib dan juga Atid. Yang menyoal manusia dalam kubur? Munkar Nakir. Yang menjaga syurga? Malaikat Ridwan. Yang menjaga neraka? Malaikat Malik. Yang menurunkan hujan? Mikail. Jadi ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Jibril ni ketua pada para malaikat. Tapi yang lebih besar daripada 10-10 ni bukan Jibril, tapi malaikat Israfil. Israfil dah buat belum kerja dia tiap sangkakala? Kalau dah buat, kita tak ada kat sini lah. Dia belum buat lagi kerja dia. Sekarang ni dia tengah bertasbih saja, memuji Allah siang dan malam. Tak berhenti-henti. Dia belum buat kerja dia. Besarnya malaikat ini, kata Jibril, kalau aku berlindung di bawah satu sayapnya saja, maka tersembunyilah aku. Jibril, dia kalau nak sembunyi, dia hanya perlu bersembunyi di bawah satu sayap Israfil. Saya tanya, Jibril ada berapa sayap? Malaikat ni ada sayap, bersayap. Kita tak ada sayap. 600. Jibril mempunyai 600 sayap. 300 kanan dan juga 300 kiri. Nabi nak lihat sayap Jibril, maka Jibril tak boleh buka sayap dia di bumi ini kerana tidak cukup ruang. Maka Jibril buka di Arash. Masa Isra' Mi'raj, Jibril buka satu sayap dia, Nabi terus rebah pingsan. Jibril menyerupa bentuk asal dia dan sengaja dia buka satu sayap dia saja, Nabi terus pingsan. Malaikat ni daripada cahaya, Nabi pingsan. Kalau kita orang awam ni, boleh jadi berkecai lah. Pasal cahaya kan, laser pun dah tajam, apatah lagi malaikat ni lagi tajam. Kalau kita tidak diprotek oleh Allah, kita tengok secara langsung Jibril gitu, saya rasa bukan mati, berkecai lah kita. Pecah gitu, jadi pasir, berderai gitu kan. Jadi Nabi pun pingsan. Bila Nabi sedar daripada pingsannya, Nabi sebut apa dia? Ma'a'zama khalquka ya Jibril. Hebatnya Allah, agungnya Allah yang menciptakan kamu ini. Terkejutnya aku, kagumnya aku, hebatnya Allah. Gitulah Nabi sebut. Berulang-ulang kali Nabi sebut sampai Jibril kata la taqulu hadza ya Muhammad. Jangan kata demikian. Kamu tak tengok lagi makhluk-makhluk yang lain. Ada lagi besar daripada aku ni. Terperanjat baginda Muhammad. Ingatkan Jibril tu dah besar dah sangat tu. Rupanya ada lagi besar. Tu yang Nabi kata, siapa dia? Jibril jawab, malaikat Isra, sahabatku, Saidina Israfil. Pada dia ada 1,200 sayap. Bukan sekali ganda ya. Kalau Jibril tadi ada 600 sayap, 300 kanan, 300 kiri. Sekarang kita cerita Israfil. Israfil ada 1,200 sayap. Dia bukan sekali ganda. Kerana apa?
Satu sayap Israfil sama dengan 600 sayap Jibril. Cuba ibu-ibu bayangkan. Satu sayap Jibril tu kata Nabi sudah tertutup timur dan barat ni, gelap seluruhnya. Satu. Kalau Jibril saja kembangkan 600 sayap di kiri dan kanan tu apa jadi agak? Baru satu je dah gelap gelita dah. Kalau dia kembangkan 600 tu, tak dapatlah otak kita nak fikir kan. Yang tak dapat nak fikir tu baru satu je sayap Israfil. Tapi Israfil ada berapa sayap tadi? 1,200. 600 kanan, 600 kiri. Wallahu alam, besarnya kita pun tak boleh nak bayangkan lah. Dalam bab-bab bayangkan malaikat besar ni, ibu-ibu jangan bayangkan sampai ke malam nanti, tak payah. Nanti gila je jadinya. Minggu depan dah tak pergi kuliah dah. Dengarnya dah masuk pusat. Dah masuk tampoi kan. Dah gila fikirkan malaikat besar-besar ni, gila. Dah tak payahlah fikir, memang besar lah. Dan kata Jibril, ada lagi besar daripada Israfil. Tapi dia tak masuk 10 ni. Dia namanya Hamalatul Arsh. Malaikat ni yang kerja menatang arasy Allah. Ada kata ulama 9 aja malaikat ni. Ada kata 8 malaikat ni. Dia menantang arasy Allah. Besar dia pula, dia ada 2,400 sayap. 1,200 kanan, 1,200 kiri. 2,400. Satu sayap dia sama dengan 1,200 sayap Israfil. Lagilah besar. Tugas dia menatang arasy Allah. Di atas arasy Allah ada apa? Ada kursi. Di kursi itu tertulis apa dia? Ayatul kursi. Bukan bermakna Allah ada di arasy, bukan. Bukan bermakna Allah tu di kursi tu, bukan. Allah menguasai kursi dan juga arasy, dan seluruh makhluk ni lah, seluruh alam ini Allah menguasai. Tidak bermaksud Allah berada di arasy. Tapi di arasy itu ada kursi, dan di kursi itu tertulis kalimah ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nabi pernah tanya kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni salah seorang penulis baginda Rasul, penulis wahyu, penulis Al-Quran. Saja Nabi tanya kepada Ubay bin Ka'ab, apakah ayat yang paling besar sekali dalam Al-Quran? Kerana Ubay ni kan tulis Quran, jadi Nabi nak test dia lah, apakah ayat yang paling besar dalam Al-Quran? Sebagai adabnya, sahabat-sahabat akan jawab apa dia? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Nabi saja yang tahu. Itu adab. Adab sahabat akan cakap macam itu. Macam peristiwa Jibril datang tanya Islam, iman, ihsan tadi dengan hari kiamat tu. Kan nanti hujungnya Nabi tanya, sahabat-sahabat semua, kamu kenal tak siapa yang datang tadi tu? Sahabat-sahabat semua kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul saja yang mengetahui. Kami semua tak tahu. Betul, baru Nabi bagi tahu yang datang tadi menyerupa lelaki itu adalah malaikat Sayyidina Jibril, mengajarkan kita tentang Islam, iman dan juga ihsan. Macam ini juga Ubay jawab, Allah dan Rasul saja yang mengetahui. Nabi tanya kali kedua kepada Ubay bin Ka'ab, apakah ayat yang paling besar sekali dalam Al-Quran? Ubay pun jawab yang sama, Allah dan Rasul juga yang mengetahui. Nabi tanya kali ketiga, apakah ayat paling besar dalam Al-Quran? Maka kali ini baru Ubay bin Ka'ab menjawab, ya Rasulullah, ayat yang paling besar dalam Al-Quran ialah ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ilal akhir ayat. Jadi ibu-ibu, kita kena beramal dengan ayatul kursi ini. Siang hari, malam hari, bila-bilalah kita jadikan zikrullah. Zikir dengan ayat kursi. Ada satu kisah pelajar kita di London dulu. Pelajar kita di London. Dia ni memang pelajar, jadi balik lambat, kadang pergi mall, gitulah. Satu hari malam hari tu dia berjalan berseorangan. Dia tak ada berteman. Dia tertinggal teksi ke apa, jadi dia berjalanlah untuk ke train. Dia naik train. Dalam waktu dia berjalan itu, dia nampak ada sekumpulan orang-orang Negro. Ni cerita di England ni, bukan dekat Malaysia ni, cerita di England. Ada sekumpulan orang Negro di bawah jembatan.
maka dia rasa risau sangat. Dia risaulah takut dia diapa-apakan. Tapi alhamdulillah dia boleh terus dia bawa jambatan tu tanpa diusik. Tak diusik langsung, orang negro ni tak usik. Besoknya dia dengar berita bahawa dalam pukul jam yang sama lepas dia ke tempat itu, katalah pukul 10, dia lalu tempat itu, besoknya keluar berita, lebih kurang dalam pukul 10 suku gitu, ada seorang perempuan mati. Diragut, dirogol dan dibunuh. Mati. Makna dia kata, ini time-time aku lalu ni. Kalau pukul 10 aku lalu, maknanya orang ni mesti belakang aku ni. Perempuan ni mesti belakang aku yang kena ni. Jadi polis pun mengatakan siapa-siapa ada maklumat tentang kejadian ini, sila tampil ke balai polis lah untuk bagi keterangan. Jadi dia pun pergi balai polis. Dia kata sekian-sekian masa sekian saya berjalan. Memang saya nampak ada beberapa orang negro ni tadi. Jadi polis pun dah tangkap orang negro tu, buat pengecaman muka kan. Jadi dia cam lah orang ni. Dia cam orang tu. Jadi polis senanglah buat kerja dia. Dapatlah tertangkap suspek itu tadi. Yang nak kisahkan ini, perempuan ni terlintas dalam fikiran dia, kenapa bukan dia yang diapa-apakan. Itu terlintas dekat kotak fikiran dia, kenapa bukan dia. Jadi dia minta seorang polis tu bawakan dia seorang penjenayah ni, kerana dia nak bertanya kepada penjenayah tu kenapa bukan dia yang kena malam tu. Apa jawab negro ni tadi? Kami tak boleh nak apa-apakan kamu, kerana di sisi kamu kanan dan kiri ada lelaki. Tengok. Padahal dia seorang. Tapi pada pandangan lelaki, pandangan negro ni tadi, penjenayah ini, di kiri dan kanan kamu ada dua lelaki. Itu dia tak buat apa-apa, dia biarkan je. Padahal dia jalan seorang. Jadi apa pelajar ni bagi tahu, amalan yang dia buat ialah dia keluar rumah, dia sentiasa baca ayatul kursi. Itulah amalan dia. Jadi bila kita baca ayat kursi, insya-Allah kita ada pendamping yang baik daripada kalangan malaikat. Malaikat akan keluar mendampingi kita. Naik kereta pergi jalan musafir, baca doa naik kenderaan, jangan lupa baca ayat kursi juga. Malam nak tidur, baca ayat kursi juga. Masuk masjid ni pun kita lazimkan baca ayat kursi. Setiap kali lepas solat, jangan tinggal ayat kursi. Ibu-ibu, itulah betapa besarnya ayatul kursi pada umat Islam. Okey, habis cerita tentang malaikat tadi. Jibril pun ketua malaikat kita dah dengar, Israfil pun kita dah dengar, Hamalatul Arsh pun kita dah dengar, kursi dan arash kita dah dengar. Di kursi itu ada ayatul kursi pun kita dah dengar. Kita sambung lagi. Dan Allah berfirman lagi dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah telah mengangkat orang-orang yang beriman dari golongan kamu. Pertama, Allah mengangkat orang yang beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, orang beriman di kalangan kamu. Dan begitu pula, siapa lagi yang Allah angkat darjat ni? Walladzina utul ilma, dan juga orang-orang yang dikurniakan ilmu pengetahuan dengan beberapa darjat. Jadi orang beriman ini naik darjat dia oleh Allah, dinaikkan darjat dia oleh Allah. Orang yang berilmu pengetahuan pun dinaikkan darjatnya oleh Allah. Jadi ibu-ibu bersyukurlah hari ini. Di samping Allah kurniakan nikmat iman pada kita, Allah kurniakan juga ilmu pengetahuan. Ibu-ibu rajin pula melangkah ke rumah Allah ini untuk mendengarkan ilmu. Mudah-mudahan darjat kita naik. Berapa nilai darjat ni? Ada kata para ulama, darjat ini seumpama 500 tahun ibadah. Tingginya. Mahkota darjat ini seumpama kita ibadah 500 tahun. Satu darjat. Kalau 2 darjat, kalau 3 darjat, kalau kita ni dah berapa kali kuliah sini, dah beribu-ribu darjat, maka berapa ratus ribu tahun kita sudah beramal. Satu darjat 500 tahun beramal. Siang dan malam.
Ada para ulama dia cerita tentang 500 tahun tentang seorang abid ahli ibadah yang dia apa tu tersesat, bukan sesat, apa tu, dia dekat atas pulau tu. Dia seorang-seorang je gitu kan. Apa dia panggil tu? Itulah, dia duduk seorang-seorang atas pulau tu. Tak ada ditemani oleh manusia lain. Binatang-binatang lain pun tak ada. Hanya dia seorang saja kat pulau tu. Katalah pulau dia separuh masjid ni. Dia seorang je dekat pulau tu. Dengan berkat dia beramal ibadah, dia rajin zikir, dia rajin ibadah siang dan malam, akhirnya Allah kurniakan dia mata air. Mata air tu bersih, dia boleh minum dengan mata air tu. Kemudian Allah tumbuhkan buah-buahan daripada keliling dia tu, semua berbuah. Buah kelapa, buah-buah yang lain pun berbuah. Kalau ada nangka, nangka berbuah. Cempedak berbuah. Manggis berbuah. Kalau ada durian, durian pun berbuah. Maka dia perolehilah makanan dia daripada hasil dekat pulau tu tadi. Berkat dia beramal ibadah. Selama berapa tahun dia beramal ibadah dekat pulau tu? 500 tahun lamanya. Ibadah saja. Dia tak ada buat kerja lain pun. Dia ibadah saja. Dia tidak mancing, dia tidak memburu, dia tidak pasang perangkap, tak ada. Dia kalau tidur pun sekejap, bangun tidur dia beribadah lagi. Itu saja kerja dia hari-hari selama 500 tahun lamanya. Apabila dia meninggal dunia, maka rohnya pun diangkat oleh Allah dan Allah sebut pada dia, kamu akan dimasukkan syurga. Ini janji Allah pada dia, kamu akan dimasukkan ke dalam syurga kerana rahmatku. Maka terperanjatlah dia dengar. Kenapa bukan amal ibadah dia? Kenapa mesti rahmat Allah? Dia kalau boleh nak masuk syurga ini dengan ibadah dia yang bertahun-tahun tadi tu, beratus tahun tu, 500 tahun bukannya sekejap, lama ibadah dia. Jadi kalau boleh dia nak masuk syurga tu dengan ibadah dia, bukan dengan rahmat Allah. Jadi dia pun sudah cakap dengan Allah bahawa boleh tak aku masuk syurga dengan amal aku tadi. Dia tak nak masuk dengan rahmat Allah, tapi nak masuk dengan amal kebajikan yang dia buat. Jadi apa kata Allah? Allah kata, wahai malaikat, kau timbanglah amalan dia 500 tahun itu. Allah suruh malaikat timbang amalan dia. Ternyata bila letak amalan dia dekat dacing penimbang tu, beratlah amalan dia. Sebelah ni kosong lagi ni, memang turun dah, berat. Amalan dia 500 tahun memang berat. Kemudian Allah kata pada Jibril, kamu cabut sebelah mata dia dan kamu letak di sebelah lagi timbangan itu. Cabut sebelah mata orang ni, letak di atas timbangan ni tadi. Ternyata turunnya tu mendadak. Amal dia ni jadi ringan saja berbanding dengan sebiji mata dia tadi. Nah, kata Allah, kalau kamu nak fikirkan masuk syurga kerana ibadahmu, maka ibadahmu untuk mensyukuri sebelah mata pun tak cukup lagi bayaran dia. Kata orang tu, bil mata tu tak cukup dengan 500 tahun tu. Tak cukup. Berapa banyak je kita syukur hari ni dapat mata. Itu baru mata sebelah. Kita ada 2 belah mata. Ada hidung pula tu boleh berbau. Ada lidah pula tu. Ada telinga pula tu. Lidah ni Allah buat boleh merasa pula tu. Merasa makanan. Kita boleh rasa manis. Boleh rasa tawar. Boleh rasa masin. Boleh rasa pahit. Macam-macam kan lidah ni boleh rasa. Kalau lidah ni Allah jadikan dia lidah saja tak boleh merasa, apa jadi? Tak tahu rasa Maggi tu rasa apa, kari tu rasa apa, McDonald tu rasa apa, ayam goreng tu rasa apa, kita tak boleh nak rasa. Kek lapis, ni nak raya ni kek lapis rasa apa, kuih raya rasa apa, tak boleh nak rasa, sama je rasa. Bayangkanlah kalau Allah jadikan lidah kita tak ada rasa. Tentulah tidak nikmat. Jadi lidah ni kan Allah bagi berbagai-bagai rasa kan. Rupanya dengan lidah juga boleh membuatkan orang rasa macam itu juga. Sama rasanya. Dengan lidah juga boleh buat orang rasa pahit. Dengan lidah kita juga boleh buat orang rasa manis. Dengan lidah kita juga boleh buat orang rasa masin. Ni lidah ni kena jaga sungguh-sungguh ni.
Allah jadikan lidah ni kita kena bersyukur dan buat kerja-kerja yang baik. Umpamanya zikir banyak-banyak pada Allah, selawat banyak-banyak kepada baginda Rasul. Dengan lidah kita yang boleh rasa berbagai-bagai ni, boleh menyebabkan perasaan orang pun boleh jadi berasa macam-macam kat kita juga. Hati-hati dengan lidah. Ada orang rasa kecewa dengan sebab mulut kita, ada. Ada orang rasa marah dengan sebab lidah kita, ada. Ada orang rasa bahagia dengan sebab ucapan kita, ada. Kita boleh buat orang menangis dengan lidah kita, kita boleh buat orang ketawa dengan lidah kita. Jadi lidah kita ni bukan boleh merasa masa mana saja, malah dia juga boleh membuat orang rasa macam itu juga. Jaga-jagalah dengan lidah ni. Jadi apa kata tadi, 500 tahun timbangan dia itu lebih berat mata daripada amalan dia. Walaupun begitu kata ulama, 500 tahun dia punya amal ibadah itu dikira sebagai satu darjat. Jadi untunglah ibu ayah hari ini kita duduk belajar ilmu ni, dinaikkan darjat kita. Berapa lama darjat itu? 500 tahun seolah-olah kita ibadah hari ini. Lama tu. Kita duduk baru berapa jam, kita dikira ibadah 500 tahun tau. Bukan duduk shopping kat pantai tu, bukan duduk relax-relax kat pantai, bukan. Duduk beribadah 500 tahun, lama tu. Jadi untung orang yang mengaji ilmu. Okey, seterusnya dalam surah Zumar ayat 9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, tiada serupa orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan orang-orang yang tiada berilmu pengetahuan. Sama ke? Sama tak orang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu? Lain. Orang ada ilmu ni tadi kan Allah dah naikkan darjat dia. Bila naik darjatnya, dia akan dipandang mulia. Kalau tidak pun mulia di pandangan masyarakat, mulialah juga dia dekat pandangan ahli keluarga dia. Suami dia pandang dia mulia, anak-anak dia pandang mak dia mulia. Paling tidak itulah Allah akan naikkan darjat. Jadi orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Kemudian dalam surah Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya sahaja orang yang takut kepada Allah dari golongan hamba-hambanya itu ialah orang-orang yang berilmu pengetahuan. Jadi kalau kita tidak ada ilmu, jangan nak kita temberanglah kita ni takut Allah. Janganlah kita temberang aku ni bertakwa, tak boleh. Orang yang bertakwa confirm dia orang ada ilmu. Baru dia boleh dakwa diri dia bertakwa. Jadi alim ulama yang sekeliling-sekeliling kita ni, kita nampak orang-orang yang zuhud, orang-orang yang jaga adab dan akhlaknya, ya. Itu ialah orang yang bertakwa. Dan itu adalah orang yang sebenar-benarnya takut pada Allah. Kalau tak ada ilmu, dia declare diri dia takut, bertakwa, tu nak kena fikir lagi tu, nak kena selidik lagi, betul ke tak betul orang dia cakap ni. Dia takwa ke dia takut yang lain pula. Pastikan macam itu. Asalnya manusia ini dia perkataannya khauf, takut. Itu memang kita kena timbulkan perasaan takut tu. Takut dan juga bimbang. Kan? Nabi ada jumpa seorang sahabat yang sakit. Dia tanya, wahai sahabat, apa perasaan kamu ketika ini? Sahabat tu kata, aku takut dan juga mengharap. Takut apa dia? Takut ibadahku tidak diterima oleh Allah dan mengharap agar ibadahku diterima oleh Allah. Itu asalnya manusia ni mesti ada perasaan takut. Ibu ayah buat ibadah, takut ibadah kita tidak diterima. Kena ada perasaan tu. Itu perasaan yang baik sekali. Nabi pun pernah sebut, innamal mu'minuna bainal khaifatain. Orang mukmin yang sebenar-benar mukmin ini, dia sepanjang hari dia bawa dua kebimbangan dalam hati dia, dalam diri dia. Dalam sanubari dia ada dua bimbang. Pertama, bimbang umur yang telah diguna ni. Daripada kita balik sampai ke hari ni umur yang telah kita guna ni, kita masukkan apa dalam umur ni? Banyak ibadah ke banyak lara? Kalau banyak nuntut ilmu, banyak tahajud, banyak solat macam ini, banyak datang majlis-majlis ilmu, alhamdulillah, syukur. Mana kita bukan ahli lara, kita ahli ibadah, ahli yang menuntut ilmu. Itu umur yang telah kita guna. Dan juga kita kena bimbang baki umur yang ada ni.
Katalah ada 5 tahun lagi, ada 10 tahun lagi, baki umur ni kita buat apa pula? Adakah kita maksiat kepada Allah? Ataupun adakah kita betul-betul ikut perintah Allah? Kerana dalam hadis ni Nabi kata, pada penghujung ayat hadis tu Nabi kata, la yadri mallahu sani'un fih. Aku pun tidak dapat pastikan sama ada ibadah kamu ni, amal-amal yang kamu buat ni diterima atau ditolak oleh Allah. Itu sahabat. Nabi sebut ni zaman sahabat. Sahabat ni sembahyang belakang Nabi. Kita ni bukan sembahyang belakang Nabi, kita dah jauh daripada Nabi ni. Kalau Nabi kata sahabat, ibadah kamu pun aku tak boleh confirm Allah terima ke tidak. Itu sahabat. Kalau dia ada masalah, dia tanya siapa? Dia direct tanya Nabi terus. Senang aja. Zaman Nabi ni kalau ada masalah, tanya Nabi terus. Dapat ilmu wahyu terus. Nabi sampaikan terus fatwa dia. Haram ke, boleh ke, tak boleh ke, makruh ke. Nabi bagi tahu terus, senang. Kita ni dah jauh pada Nabi. Lagilah ibadah kita ni entah diterima entah tidak. Sebab tu kita kena bawa dua bimbang ini. Ini namanya perasaan takut. Takut. Hari ni takut lagi ibadah kita tak terima. Tadi kita dah sumbang sedekah. Takut lagi ibadah kita, sedekah kita tidak diterima. Tadi kita dah buat amal-amal yang lain. Takut juga ibadah tak terima. Ya, antara ibadah yang tidak terima kan derhaka. Anak yang derhaka kepada ibu bapa, ibadahnya yang tidak diterima. Isteri yang derhaka pada suami, ibadahnya pun tidak diterima. Jadi sebab itulah kita kena takut, ibadah aku ni dah terima, Allah terima ke tidak. Tapi dalam masa yang sama kita kena mengharap. Haraplah dengan harapan, ya Allah, mudah-mudahan dengan rahmat-Mu, dengan Rahman dan Rahim-Mu, Kau terimalah ibadah kami ini. Kami pun tak tahu ibadah ni Kau terima ke tidak. Tapi inilah sebaik-baik yang kami buat ibadah. Kita mengharap Allah terima ibadah kita. Ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Mula-mula kita resapkan rasa takut dulu, khauf. Rasa takut, rasa bimbang, rasa khawatir dengan nasib kita di alam kubur dan juga di akhirat sana. Itu pertama. Lama-lama, sekian lama kita hadirkan perasaan takut itu, dia pergi tingkatan takut yang paling tinggi, disebut sebagai yakhsha. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Hanya sahaja orang yang takut kepada Allah dari golongan hamba-hambanya itu ialah orang yang berilmu pengetahuan. Sampai peringkat tu nanti. Ini tingkatan takut yang paling tinggi lah. Yakhshallah. Nah, dia dah tukar ayat dah. Bukan khauf lagi. Dia panggil khasyah. Khasyah. Dia rasa bimbang. Jadi ibu ayah hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kita kena bimbang. Takut-takut di penghujung umur kita ni kita terpelecuk. Dah hujung-hujung umur, time ni lah kita dah malas nak ibadah. Malas nak konsisten dalam puasa Ramadan. Malas macam-macam lah kita malas. Sekejap lah telefon apa. Jangan sampai kita tersasul langkah kita, tersilap langkah kita dah hujung-hujung usia ni. Kerana apa ibu-ibu, saya nak tinggalkan satu kisah. Saya akan bawa satu kisah setiap masa kita jumpa ni, saya bawa satu kisah. Kisah pagi ni saya nak share seorang ulama yang besar. Seorang ulama yang besar zaman Nabi Musa, sehingga kan martabat dia martabat wali Allah, kesayangan Allah. Dan pada ulama ini dia ada yang namanya Asmaul A'zam. Asma'ul A'zam ini ialah nama-nama Allah yang Allah sangat cinta. Kita tak tahu ni jadi rahsia. Tapi orang ini dia ada Asmaul A'zam. Setiap kali dia berdoa, dia sebut Asmaul A'zam, seketika itu nanti Allah terus tunaikan permintaannya. Hebatnya orang ni. Tahap wali, kekasih Allah dah. Doa serta-merta Allah tunaikan. Doa saja Allah tunaikan. Doa aja Allah kabulkan terus doa dia. Dia kalau mengajar, di sudut ilmu dia pula. Ini di sudut dia punya martabat dia di sisi Allah. Di sudut ilmu dia pula.
Yang datang mari mengaji dengan dia ni bukan orang-orang awam. Orang-orang awam tak boleh datang mengaji tempat dia. Orang awam kena mengaji dengan cikgu lain. Dia hanya mengajar guru-guru sahaja. Ulama-ulama saja dia mengajar. Berapa ramai ulama yang dia ajar sekali kelas dia? 12,000 orang. Bukan macam ini, bukan 100 lebih macam ini, bukan. 12,000 orang di kalangan ulama-ulama, bukan murid-murid biasa. Murid biasa belajar dengan ulama yang mengajar tadi tu. Yang belajar dengan dia. Tu balik baru dia ajar orang awam. Orang awam tak boleh masuk kelas dia. Yang boleh masuk kelas dia golongan ulama juga, seramai 12,000 orang. Nak ceritakan dia punya martabat. Ibu-ibu bayangkan dulu martabat orang ni macam mana lah agaknya. Dan di sisi Allah dia jadi nombor 1, kekasih Allah. Dari segi ilmu pun tinggi ilmu dia, sampai golongan ulama belajar dengan dia, bukan orang biasa. Dia pula memiliki azamul azam ni, asmaul azam, ada nama-nama Allah yang Allah cintai, dia tahu. Benda ni rahsia tapi dia tahu. Kita boleh bayangkan kan macam mana hebat orang ni. Nama orang ni ialah Bal'am bin Ba'urah. Yang akhirnya nanti kisahnya dia mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Seorang yang asalnya wali Allah, akhir kematiannya dia jatuh kepada kafir. Na'udzubillah. Ini benda yang selalu jadi fikiran saya lah. Dan harap-harap ibu-ibu pun berfikir yang sama macam saya. Kita bimbang. Hari ini mungkin kita konsisten dengan ibadah. Boleh ibadah, rajin mari kuliah. Satu masa besok, kita takut kita terkucil. Kita dah mari datang rasa malas ibadah. Pasal hidup kita ni kan macam roda, macam gelombang. Ada masa gelombang kita rasa nak ibadah tinggi gelombang je. Kita rasa ibadah betul-betul. Pagi ni kelas, nanti lepas ni kita duha lagi. Petang nanti ada kelas kita pergi lagi. Malam nanti ada kelas kita pergi lagi. Malam kita tahajud lagi. Itu dalam gelombang yang tinggi. Itu kita tengah semangat betul tu. Kita risau bila kita punya semangat dah turun nanti tu. Dah turun ke bawah. Ngaji pun dah malas, datang kuliah pun dah malas, bangun tahajud pun dah tak lagi, sembahyang duha pun kita tinggal, gitu kita risau. Masa kita malas ni pula Allah tarik nyawa kita. Allah Rabbi. Biarlah Allah tarik nyawa kita tengah kita mantap tu kan, tengah gelombang besar tu. Janganlah Allah tarik nyawa kita tengah kita malas gitu. Kita risau tu. Ni pun rasa takut juga ni, takut bimbang kita punya umur ni. Akhir umur kita ni tidak dapat duduk dalam keadaan kondisi yang terbaik. Jadi Bal'am bin Ba'urah mati akhirnya kafir. Macam mana kisah dia? Ini kisah pertengahan dia. Bila Nabi Musa keluar daripada Palestin, keluar daripada Firaun, setelah dia belah laut, Firaun pun dah mati. Nabi Musa pun tak boleh balik ke kampung dia. Nabi Musa pergi ke kampung lain. Maka dia lalulah di sebuah negeri. Negeri itu adalah negeri Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah ni kenal akan Nabi Musa. Itu adalah hamba Allah. Itu adalah utusan Allah. Dia tahu Nabi Musa tu Nabi Rasul, dia tahu. Dan dia tahu Nabi Musa juga adalah ulul azmi. Nabi yang berpangkat tinggi. Dia tahu semua tu. Di kalangan Nabi Musa tu ada juga Nabi daripada adik-beradik dia, iaitu Nabi Harun. Dia tahu semua tu. Dia tahu kisah-kisah tu. Tapi oleh kerana di negeri dia ada seorang raja. Raja ni sangat zalim. Dan raja ni bimbang kedatangan Nabi Musa dan Nabi Harun dengan bala tentera dia. Tentera Nabi Musa dengan Nabi Harun lebih kurang 70,000 orang. Ramai. Dia bimbang takut Nabi Musa ini serang kampung dia, serang negeri dia. Jadi dia minta Bal'am bin Ba'urah ni datang ke istana dia. Dan dia berbincang dengan Bal'am. Boleh tak minta tolong Bal'am ni doa kepada Allah agar Nabi Musa dengan Nabi Harun ni dan tenteranya semua hancur. Boleh tak tolong? Tolonglah doakan. Kerana doa kamu ni Allah makbulkan. Jadi Bal'am pun sebelum dia buat macam itu, dia pun rasa macam tak logik nak doakan Nabi Allah ni. Tapi dia pergi tanya juga kepada Allah. Dia tanya boleh tak dia nak musnahkan Nabi Musa dan bala tentera dengan Nabi Harun sekali ni. Allah jawab dengan pertanyaan dia, jangan sekali-kali kamu usik Nabi Musa dan Nabi Harun. Allah cakap macam itu dengan dia. Kemudian dia balik ke istana jumpa raja, dia bagi tahu raja, Allah tegah aku
daripada berdoa minta kehancuran Nabi Musa dan Nabi Harun ni. Minta maaf lah aku tak dapat nak buat. Okey, tak apa. Selang beberapa minggu, dihantarkan hadiah. Hadiah 1, 2. Dihantarlah berbagai-bagai hadiah. Sampaikan Balaam ni sudah macam gelap mata lah. Dapat duit yang banyak, dapat pangkat kedudukan, naik pula martabat dia di sisi istana ni tadi kan. Dia dah rasa seronok dengan harta tu lah. Kemudian raja tu panggil dia sekali lagi. Wahai Balaam bin Ba'ura, boleh tak tolong doakan kepada Allah, doakan kehancuran Nabi Musa dengan Nabi Harun ni, boleh tak? Kali ni aku nak minta tolong. Dia dah terhutang budi ni. Jadi Balaam kata tak apalah, aku tanya Allah sekali lagi. Dia pergi lagi berjumpa dengan Allah dan dia tanya Allah, boleh tak dia doa untuk kehancuran Nabi Musa ni? Kalau dia doa memang hancur Nabi Musa, pasal doa dia Allah makbulkan. Balaam ni seorang yang doa dia makbul. Tapi kali ni dia bertanya dengan Allah, tak ada jawapan langsung. Allah tak bagi dia jawapan dah. Maknanya Allah dah bagi tahu sekali yang mula-mula tu dah cukup lah, tak payah tanya lagi. Allah kata janganlah. Dia bila bertanya kali kedua, Allah tak bagi jawapan. Dan bila tak bagi jawapan, dia balik ke istana, dia kata Allah, saya tengah tunggu jawapan Allah kerana Allah tak bagi jawapan. Ada pula orang bijak di istana tu, dia kata pada Balaam, wahai Balaam, aku rasa Allah kasih ni. Kalau Allah tak kasih, mesti Allah tegah lagi ni. Tapi kali ni Allah diam, maknanya Allah kasih ni. Dia dah pusing ayat macam itu. Jadi Balaam pun berfikir-fikir, dia pun dah dapat harta yang banyak apa semua, patut dijanjikan lagi harta lagi. Dia kata mungkin boleh jadi juga. Yang kedua ni Allah tak cakap apa-apa. Mungkin Allah kasih lah agaknya. Gitulah maksud dia. Jadi dia bawa lah, dia kata dengan raja, okey besok petang kita kumpul dekat atas bukit. Bawah tu semua tentera Nabi Musa dengan Nabi Harun. Saya akan berdoa di atas bukit itu. Kamu semua tolong aminkan. Raja-raja apa semua ni, istana-istana semua ni, penduduk-penduduk negeri tu yang ikut petang nanti tu tolong aminkan apa yang aku bacakan. Apa yang aku doa kau aminkan saja. Jadi Balaam ni pun angkat tangan dia petang tu. Dia kata ya Allah, asalnya dia nak cakap musnahkan Nabi Musa dan berilah kemenangan kepada raja ni lah. Asalnya dia nak doa macam itu. Tetapi bila dia angkat tangan dia berdoa, yang didengar oleh kaum dia, ya Allah selamatkan Nabi Musa dan hancurkan kaumku. Apa lagi raja belakang tu, oi, doa apa benda ni? Kita kan suruh doa hancur Nabi Musa, menangkan kita orang. Engkau doa sekarang ni hancurkan kita orang pula. Apa jadi ni? Tak, dia kata aku dalam fikiran aku dan apa yang aku ucapkan itulah sebenarnya. Aku minta Allah hancurkan Nabi Musa. Tapi lidah dia tergeliat-geliat menyebut benda-benda macam itu. Kemudian dia doa lagi pun sama juga. Sama juga tergeliat. Akhirnya Allah panjangkan lidah dia sampai dekat ni, kat dada. Balaam bin Ba'ura ni Allah takdirkan lidah dia terus terkeluar. Lepas dia doa tu lidah terkeluar sampai panjang ni, pakat dada. Itu yang Allah rakamkan dalam Al-Quran, dalam surah A'raf tu, bacakan kisah tentang Balaam ini, orang yang lidahnya macam anjing. Allah sebut macam itu dalam Al-Quran. Minggu lepas saya berbual dengan Bakar kan. Kita punya Bilal Bakar ni kan pembanding jenazah. Bila teringat kisah Balaam ni lidah dia terjelir tu, saya pun fikirlah, boleh ke lidah kita terjelir? Lidah kita kan ada ikat dekat bawah ni kan. Sekali rupanya Bilal Bakar cerita, dah berapa jenazah dia jumpa bunuh diri, semua lidah terjelir panjang ni. Orang yang gantung diri, lidahnya automatik terkeluar. Macam itulah Balaam. Balaam terjadi pada Balaam macam itulah. Jadi raja ni pun kata pada Balaam, engkau pun dah terjelir lidah, nak cakap pun dah susah, nak doa pun dah payah, dan dah macam ini pula jadi OKU pula kan. Ini makna memang Allah dah tak suka engkau lah ni. Allah dah tak suka engkau. Jadi kita orang pun dah benci dengan engkau lah. Kau tak ada apa-apa pun. Dekat mata kita orang kau dah tak ada apa-apa pun. Jadi Balaam kata, bila dia fikir-fikir duduk sendiri, dia dah kena buang istana, dah kena buang raja, Allah pun dah benci pada dia. Timbul pula perasaan lain, syaitan pula hasut pada dia, iblis hasut pada dia, suruh bagi tahu pada raja macam mana nak hancurkan Nabi Musa ni. Dia ada teknik yang lain, ada taktik. Dia jumpa pada raja juga. Dia kata, wahai raja,
Alang-alang Allah dah tak suka aku, biarlah aku bagi tahu rahsia untuk menghancurkan umat Nabi Musa ni dan juga Nabi Musa, Nabi Harun sekali. Aku ada cara dia. Wah, raja pun kagum lah dengar macam itu. Bal'am pun minta lagi habuan dia lagi. Alang-alang dia dah dibenci oleh Allah, dia minta segala harta dunia pada dia. Raja pun bagilah harta macam-macam kepada dia. Dan dia bagi tahu satu rahsianya untuk menghancurkan askar tentera Nabi Musa dan menghancurkan Nabi Musa sendiri, ialah dengan pengikut-pengikut dia ataupun Nabi Musa sendiri ataupun Nabi Harun ke, siapa-siapalah di kalangan itu melakukan zina, maka boleh hancur semua sekali. Tak kira lah kalau Nabi Musa yang lakukan ke ataupun siapa-siapa yang lakukan ke, walaupun askar-askar ada seorang yang lakukan zina, maka boleh Allah akan hancurkan seluruh tentera dia. Dia ada teknik tu. Dia tahu taktik tu. Oh, jadi kata macam mana kita nak buat supaya tentera dia berzina? Tentera dia ni semua orang hebat-hebat, orang tawaduk, orang takwa semua ni. Bukan senang nak suruh berzina. Dia kata, tuanku kerahkan semua anak dara kat kampung ni, semua keluar pergi jual. Jual kuih lah macam kita bayangkan, jual karipap ke, jual kuih ke, jual pau ke. Pergi masuk dekat kemah dia orang tu, dekat kamp tentera dia orang tu, bawa semua ni dan pakai pakaian yang seksi-seksi, yang nipis, yang seksi lah, yang sekerat ke apa benda lah. Itu, bayangkanlah seluruh negeri tu ada anak dara lawa-lawa comel-comel tu masuk dekat kamp Nabi Musa ni, jual kuih je asalnya. Jual kuih, hari pertama jual kuih, hari kedua jual kuih. Dalam pada jual tu dia ajak berzina. Tentera dia tak nak. Tentera Nabi Musa ni memang orang istiqomah, orang kuat iman. Tak nak, tolak, tak nak. Akhirnya ada seorang yang sangat cantik, iaitulah anak kepada raja tu lah, raja yang zalim tu. Anak raja ni sangat cantik, dia pun sama juga jual kuih. Tapi dia jual bukan dekat tentera biasa. Dia nak jual dengan Nabi Musa. Kebetulan Nabi Musa tak ada dekat kemah dia. Dia pergi kemah sebelah dia, iaitu tentera kanan Nabi Musa. Namanya Zamri bin Shalom. Zamri bin Shalom. Itu orang kanan Nabi Musa. Dia punya panglima lah, panglima tentera Nabi Musa. Dia masuk ke kemah panglima tu dan dia jual kuih dia dan dia menawarkan diri dia. Dia tak tawarkan diri dia. Dia tanya Nabi Musa mana kan. Askar ni kata Nabi Musa tak ada. Yang ada akulah. Aku ni pun martabat Nabi Musa juga, dia kata. Aku pun tingkatan aku pun macam Nabi Musa. Dia kata tak boleh. Ayah aku suruh aku berzina dengan Nabi Musa aja, bukan dengan kau. Tak apa, kau cuba tanya ayah kau, boleh tak dia berzina dengan kau, boleh berzina tak dengan aku? Macam itu. Dia pun baliklah istana perempuan ni, anak perempuan ni tadi, balik istana tanya bapak dia, ayah boleh tak? Nabi Musa tak ada. Yang ada dia punya askar timbalan kanan dia tu je. Dia nak berzina dengan saya, dia janji nak berzina. Boleh ke tidak? Ayah dia kata, alright, boleh, jalan terus. Tak kisah, bukan Nabi Musa pun tak apa, asalkan siapa-siapa pun boleh. Di kalangan tentera tu tak apa. Yang ini dapat tentera kanan pula tu. Akhirnya mereka berzina berdua. Asbab berzina itu Allah terus turunkan wabak ta'un sehingga meragut semua askar-askar Nabi Musa dan juga Nabi Harun. 70,000 ramai mati. Bal'am dia tahu kelemahan tentera Nabi Musa. Bila lakukan seorang je lakukan zina, Allah akan turunkan terus ta'un. Dia bukan macam Nabi kita, bukan macam umat Nabi Muhammad ya. Ni ibu-ibu bayangkan Nabi Musa. Kalau Nabi Muhammad ni kan buat dosa Allah tahan. Allah ampunkan, Allah biarkan, Allah bagi hidayah supaya dia insaf taubat. Itu umat Nabi Muhammad, memang Allah jaga macam itu. Tapi umat-umat lain buat dosa time tu juga Allah jatuhkan terus. Ini umat-umat Nabi lain, tak macam kita special. Umat Nabi dulu buat zina time tu lah turun wabak terus. Habis meragut 70,000 orang. Ramai mati ketika itu. Dan bila mati ni, dia ada orang kanan pula. Orang kanan Farhas nama dia. Orang kanan panglima kanan daripada Nabi Harun. Ada Nabi Harun ada panglima kanan juga. Nabi Musa ada panglima kanan tadi tu yang berzina tu. Maka panglima kanan Nabi Harun ni, dia cari apa benda yang menyebabkan boleh jadi ta'un serta-merta ni. Dia tahu ini tak lain mesti ada buat maksiat ni. Jadi dia cari lah setiap kemah. Dia cari. Akhirnya dia jumpa
si apa tadi tu, tentera panglima kanan Nabi Harun sedang berzina. Maka dia tombak kedua-dua orang tadi tu dan diangkat. Dia sebut nama Allah dan diangkat pada halayak ramai tu. Dia bagi tahu inilah punca turunnya wabak. Punca turunnya azab daripada Allah. Matilah dua orang ni tadi, yang berzina ni mati. Jadi dengan wabak taun tersebut, tuan-tuan ibu-ibu, merebak juga sampai ke negeri-negeri lain, sampai ke istana merebak. Akhirnya Bal'am bin Ma'urah pun meninggal disebabkan wabak taun tersebut. Meninggal, dia pun kena juga wabak tu. Jadi dikisahkan kepada kita, Bal'am yang asalnya seorang wali Allah, akhirnya mati dalam keadaan kafir. Wal ya'udzubillahi min zalik. Janganlah kita Allah buatkan macam itu ibu-ibu ya. Allah Rabbi. Itu kisah untuk hari ini. Nanti minggu lain kita cerita kisah lain pula. Ada kisah Barsisa, ada kisah apa tu, sahabat-sahabat Nabi, ada kisah raja apa tu, raja yang beriman pada Nabi, raja India, Syaruman apa nama dia, Parmal. Itu banyaklah lagi kisah. Rajin datang kuliah ni, dapatlah dengar kisah-kisah yang jarang kita dengar ni. Kalau tak mari kuliah ni, tak dapatlah dengar. Saya janji insya-Allah setiap kali kita kuliah, kita akan bawa satu kisah. Untuk menginsafi diri kita lah. Okey. Dan akhir sekali, sebelum kita tutup, akhir sekali perenggan yang seterusnya dalam surah An-Nisa ayat 83. Allah berfirman lagi, walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Andai kata mereka mengembalikannya, yakni berita itu kepada Rasul dan kepada orang-orang yang memegang urusan pemerintahan di antara mereka, tentulah halnya telah dimengerti oleh orang-orang yang menelitinya dalam golongan mereka itu, yakni golongan orang yang berilmu tadi. Jadi hukum mengenai perkara-perkara yang berlaku itu harus dikembalikan kepada kebijaksanaan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Kerana martabat mereka ditingkatkan dengan martabat para nabi dalam menyingkap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup sekadar itu. Minggu depan kita masuk kepada hadis yang pertama dalam bab ilmu pengetahuan ni. Baru masuk hadis. Tadi tu 45 tu cerita ayat Al-Quran. Yang ni lepas ni kita pergi kepada hadis pula. Ada hadis-hadis. Dan insya-Allah saya akan tarjihkan hadis ini. InsyaAllah kalau saya dapat kenal pasti betul-betul hadis ni, dia dalam buku ni ada hadis-hadis yang sahih, dan terdapat juga hadis-hadis yang dhaif dan juga maudhu'. Kalau ada kitab ni, kita boleh gariskan kat bawah tu, mana hadis sahih kita tulis sahih lah, mana hadis maudhu' kita tulis maudhu'. Maudhu' ni hadis yang bukan daripada Nabi, sama ada direka-reka oleh orang-orang yang bijak pandai zaman-zaman itulah. Dia kata-kata dia macam hadis, tapi dia bukan hadis daripada Nabi. Banyak juga hadis-hadis dhaif ni dan juga hadis-hadis maudhu' ni. Tapi kita akan kenal pastilah sikit demi sedikit. InsyaAllah kita akan write bawah dia tu lah. Kalau hadis sahih kita tulis sahih, kalau maudhu' kita tulis maudhu'. Kerana maudhu' ni kita baca juga pasal dia ada dalam kitab ni. Tapi saya kena bagi tahu dia punya martabat maudhu' kerana kita salah. Kalau kita sampaikan hadis pada orang ramai ni hadis maudhu', kita salah. Hadis tu bukan hadis pun. Dipanggil apa tu? Hadis palsu. Maudhu' ni hadis palsu. Jadi saya boleh sampaikan juga hadis palsu ni dekat kitab ini, tapi dalam masa yang sama saya kena suruh ibu-ibu, bagi tahu pada ibu-ibu bahawa gariskan, kalau ada kitab lah, gariskan bahawa hadis ni adalah hadis yang maudhu' ataupun dhaif. Yang sahih kita kata sahih lah, yang maudhu' kita kata maudhu'. Itu pun ilmu juga, ilmu dalam hadis. InsyaAllah kita akan bincang minggu akan datang. Sekadar itu sajalah pertemuan kita pada hari yang berkah ini, bulan Syaban yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah akan temukan kita sekali lagi di masa-masa yang akan datang. Allah terus berikan kita kesihatan dan juga dikurniakan kita iman yang mantap untuk boleh ringankan diri menghadiri majlis-majlis ilmu seumpama ini. Dan mudah-mudahan langkah kita yang ringan di dunia ini menghadiri taman-taman syurga Allah
Allah pun meringankan juga kaki kita supaya dapat melangkah ke syurga Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan majlis diberkati oleh Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna wa ya mufahhima Sulaimana fahimna fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibal yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Ya Rabba Sulaiman wa ya Rabba Ibrahim wa ya Rabba Musa wa Isa wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akhrijna minadh-dhulumatil wahmi wal jahli wal nisyan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.